Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihri sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia berikan kepada kita perkara yang tidak terhingga. Terutamanya dia berikan kepada kita iman dan beri kepada kita al-Islam. Hak tu kalau manusia dapat tu makna kata tak ada harga yang lain nak boleh ganti, tak ada dah. Tetapi ada satu perkara lagi. Kalau ada perkara yang ketiga, barulah sempurna kita sebagai orang Islam. Yakni kita beragama Islam, beriman, kemudian kita ada di atas jalannya yang diberjalankan oleh para salafus salih. Seolah kata kita ni daripada golongan ahli sunnati wal jamaah. InsyaAllah malam ni kita nak kecek tentang cara-cara kita nak mengajak manusia, terutamanya diri kita sendiri, kepada ining jalan. Yakni jalan ni iaitu jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita jalan. Tuhan kata dalam Quran ke? Ya. Hari ni cara mengaji kita pasti kena ada isi kandungan Quran, mari duk royak kepada kita. Kalau ada buah kecek saja, buah hurai saja, Quran tak tahu di mana, kepala ikut tak tahu, tu makna kata kita sendiri tak boleh nak beli manalah perkara-perkara lagu tu. Kalau kita kacau beli pun habis duit peri ya. Habis masa, habis tenaga, habis umur, jumpa dengan Tuhan tak boleh jawab soalan. Siapa Nabi mung, siapa agama mung, siapa apa-apakah agama mung, siapa Tuhan mung, tak boleh jawab. Rugilah kita hidup atas muka bumi ni. Sebab tu kita walaupun duduk tempat kita jauh daripada Mekah Madinah sekalipun, jauh daripada tanah yang para nabi-nabi dan rasul-rasul duduk berjalan, tetapi kita dekat dengan mereka sebab kita ada iman dan Islam. Dengan sebab itu kita nak dengar gapo pasti kena dengar daripada Tuhan. Tok guru kerja dia baca ayat Tuhan kita dengar. Tu kerja tok guru. Nanti baca ayat Quran, baca hadis Nabi we dengar, kamar dia syarah we kena. Apa hak Tuhan nak lagu mana, Nabi nak lagu mana, sudah. Kerja bagi guru balas tu, tak ada kerja hak lain. Jadi kita nak keceknya malam ni iaitu
kita sebagai orang Islam dah, orang beriman dah, tetapi banyak lagi orang tak ada duduk di atas jalan ni hak Tuhan nak mengajakkan kita. Tuhan kata lagu mana dalam Quran? Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini hadza sirati, ini jalan ni aku. Gapo mana jalanan aku? Yakni jalan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita khayal tengok, kata tapak Nabi, tapak kaki Nabi ni masih kita dok tengok, dah hidup-hidup lagi. Ya jalan tu. Kamari kita nak jalan di atas jalan tu. Apa? Kerana Tuhan suruh. Di mana? Ayat di belakang saat ni. Fattabi'uh, maka hendaklah mu turut dia. Suruh kita turut di atas jalan ni hak Nabi Muhammad jalan tu. Bahagian perempuan, isteri dia, anak dia, di kalangan orang perempuan, sahabiat, sahabat perempuan, orang lelaki, Nabi sendiri, sahabat, ada situ. Semua alim ulama yang nak heret klik situ. Kalau dah heret luar pada tu, bukan lagu tu. Lalu Tuhan kata fattabi'uh, suruh kita turut dia. Jalan ni turut molek. Wala tattabi'us subula, dan jangan mudogi turut jalan yang pecah-pecah daripada jalan ni. Jangan turut. Kita kena, ni orang panggil sikap kita. Kalau bahasa siapa panggil yun kita. Sikap kita kena tetap ada sini. Barulah kita itu selamatkan diri kita. Kalau tak. Wala tattabi'us subula, jangan turut jalan tu jalan ni. Jangan. Orang jalan ni hak lain daripada kita, ia ada ketua dia. Ketua demo tu, nama tu ketua demo ni, nama ni ketua demo tu, nama tu, nama ni, ia ada ketua dia. Tapi ahli sunnati wal jamaah, ia nama dia ahli sunnati wal jamaah, ataupun jalan ni mazhab salaf, ataupun satu lagi apa panggil taifatun mansurah. Ketua dia tak ada malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak faham supaya kita tak jadi kelang kabut dalam masalah ni. Kita duk akhir zaman, dekat dengan hari kiamat, tak tahu kata bila lagi, dekat mana tu tak tahu, tapi cerak kata dekat nak berlaku hari kiamat. Kalau kita tak ada tepat ukuran di sini, kita pening. Buka TV tu kok tu, TV ni kok ni, radio tu kok tu, radio ni kok ni, telefon tu kok tu, telefon ni kok ni. Pasti kita kena ambil cara dia, ambil pecaman, tandaan gapo hak dia nak bawa ki. Wala tattabi'us subul. Kalimah subul ni jamak daripada sabil. Sabil ni mana jalan ni. Apa kata Tuhan royak kata subul? Sebab jalan ni hak pecah-pecah daripada jalan ni Nabi Muhammad SAW, dia banyak, bukan sikit. Wa emo ideologi cara memikir manusia, itu satu guguk buat dia. Wa emo cara faham daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi, seguguk buat dia. Faham suku. Sebab tu mazhab kita, jalan ni kita, ahli sunnah kita ni, mazhab salah kita ni, ia nak faham Quran, faham hadis mengikut para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham. Apa? Kerana imtithal awamirillah. Kita nak akaknya jalan ni hak Allah Ta'ala suruh kita. Fattabi'uh wa la tattabi'us subula. Jangan duk turut jalan ni hak tu hak ni, jangan turut. Apa kalau kita turut ya Allah jadi lagu mana? Fatafarraqa bikum an sabilih. Nascaya mung tu jadi pecah belah daripada jalan ni hak Tuhan. Kita duk kira kata pecah belah, takutnya kita pecah belah dengan jalan ni Tuhan, jalan ni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang setengah-setengah yang pergi kata apabila pecah belah daripada jahiliyah kepada Islam, pecah belah daripada kufur pada iman, pecah belah daripada rangkaian bid'ah kepada sunnah, pecah belah daripada menyengutu syirik kepada tauhid. Ya pergi kot tu. Itu bukan makna pecah belah hak Tuhan lari dalam Quran ataupun hak Nabi lari dalam hadis. Hak pecah belah sungguhnya yakni pecah belah daripada jalan Tuhan dan Rasul.
Nas ni sarih nyata dalam Quran, ayat pun ayat muhkamat, tak ada pia perkata ayat tu ayat mutasyabihat. Cuma berhajat kepada kita sebagai alim ulama dan kita sebagai orang nak mengaji, awamin nas nak mengaji, nak tahu, pasti kita kena ada cara dia. Cara lagu mana? Cara hasuh, betul, supaya kita itu tak gelecah dan hasad. Lalu tu dalam ayat tu, zalikum wassakum bihi, demikian itulah Allah Ta'ala wasiatkan kamu dengannya. Tengok, Tuhan ni wasiat kepada kita sebagai manusia. Ya, Tuhan ni wasiatkan kepada kita sebagai manusia supaya duduk di atas jalan ni hak ia bawa datang mari. Tak sewi gi kok lain. Hak apanya kena wasiat, ya Allah takkan mung tu Tuhan bagi aku. Tuhan tahu kata kita ni manusia ni ia pasal tu. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini, nak tetap orang tu apa payah. We nak di istiqamah dia tu, nak tetap di atas batas saya ambil semejak pada dia pihak agama sehingga dia jumpa dengan Tuhan. Bukan mudah. Hak ni kita kena minta doa daripada Tuhan tu, taufik daripada Allah Ta'ala. Kekuatan itu kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Hingga Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang duk balik-balikkan hati manusia, tetaplah hati aku di atas iman, Islam dan taat istiqamah molek. Kita kena banyak doa hak tu. Jangan kita tinggal. Kalau gitu, ayat Quran ini, ayat Quran hak tadi kita dengar daripada suratil Al-An'am, Nabi Muhammad royak lah mana pula kita tengok. Nabi Muhammad mai royak daripada hadis yang sabit daripada baginda. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabis sunan, Tirmizi, Ibnu Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sabit sahih dah. Nabi katakan, Nabi kata, may ya'ish minkum ba'di, siapa dia ada nyawa lagi lepas daripada aku ni mati. Makna kata dia khitab mula-mula tadi, dia tuju perkataan mula-mula tadi kepada sahabat dia, sahabat Nabi itu mula-mula sekali. May ya'ish minkum ba'di, siapa dia hidup lepas daripada aku mati, nak jumpa gapo ya Rasulullah? Nabi bimbang, fasayara ikhtilafan katsira, maka orang tu akan nampak, akan boleh tengok pecah-pecah dalam agama Islam kita ni banyak. Supaya tak dengan ayat Quran tadi, supaya tu Tuhan kata wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan ni hak banyak tu, hak pecah-pecah tu baik pada Islam asal tu. Nabi kata fasayara ikhtilafan katsira. Salah kata Nabi kecek dengan Tuhan kecek supaya tak ada berlawan kali. Kalau kita ada dengar kata ayat Quran dengan hadis Nabi ni berlawan, itu dusta, plesu, bukan benar-benar. Tak kira nak tubik perkataan itu daripada mulut siapa pun, kalau waktu tubik itu tak benar. Sebab Tuhan jamin kok kata ayat Quran dengan hadis Nabi ni tak berlawan lagi mari. Ya, di mana? Dalam surah An-Nisa Tuhan katakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mu tak perhati ke kepada ayat Tuhan ni? Kalulah ayat Tuhan tu tak mari daripada aku sungguh, kata ulama, ayat Tuhan di situ kena kepada ayat Quran betul-betul tu. Yang kedua kena pada hadis Nabi. Kalau tak mari daripada Tuhan betul-betul, dua perkara ni nascaya belaga sama sendiri, tak boleh nak beripung sama sekali. Kalau gitu kita yakin dalam hati kita kata Al-Quranul Karim iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadisun Nabawiyah iaitu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni iaitu perkataan, percakapan, perbuatan, akuan daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tak mungkin sama sekali nak berlawan di antara dua perkara ni. Lalu Nabi jalan keluar lagu mana kita? Tengok Nabi ya bimbang kita. Takut gapo? Takut kita ni sebagai umat Islam tak ada jawab pe. Apabila jumpa dengan muka nakir tak ada jawab pe. Ni yang nak jawab pe kita. Sebab jawab pe ni ia daripada ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan yang tertolak daripada ilmu pengetahuan itu amalan hak kita dah buat hari ya. Sebab tu dia jadi sakut habis. Orang kita boleh faham salah sebab ilmu salah. Apabila ilmu salah, faham salah, amalan salah. Nak buat lagu mana we kena pasti ilmu kena betul, faham kena betul, kemudian amalan pun jadi betul. Pas kita orang tak ada mengaji mana, kurang sikit mengaji ke apa kata kita sebab keuzuran kita, wajib di atas pendakwah tadi kena duk royak ke dia. Sebab itulah pendakwah ni saya ni insya-Allah kata ditarbiahkan oleh guru-guru kita kata kelak gi tanah air jangan senyap nah. Jangan senyap, jangan duk dia. Wa khija, wi molek supaya umat kamu tu boleh faham agama Nabi Muhammad ni dan boleh selamat sekali dengan Nabi Musa dia kata. Amanah Allah Taala dia kata. Amanah Allah Taala, amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku madah jamu supaya nak wi tertanam di jiwamu dia kata. Ini perkara-perkara yang kita kena faham. Lalu Nabi kata, fa'alaikum. Nah tengok. Kalau orang ngaji bahasa Arab sikit boleh reti bahasa Nabi kecil. Lagu mana? Fa'alaikum, maka jadi kewajipan di atas kamu hai umat aku, alaikum bisunnati. Suruh mung tu tengok molek jalan ni aku. Pas kita tanya diri kita, kalulah ayah-ayah di sini yang dihormati, ibu-ibu di sini yang dikasihi, cuba kita tengok jalan tempat teh kita ni, taning tempat teh kita ni, menara tempat teh kita ni, ustaz ataupun tok guru ataupun kita sendiri pernah ke tak gi majlis untuk dengar hadis Nabi? Cuba kita pakat tanya, gi majlis untuk dengar hadis Nabi, baca mari dalam bab semaya ke bab tu bab ni kata gilah kamar dia ya syarah kita sebagaimana apa yang duk syarah supaya syarah Quran, tafsir Quran dan sebagainya. Ada ke tak ada lagi? Di sini tempat yang kita duk cari-cari kata di mana? Di mana majlis besok tu ada di mana? Kita kena pakai cari. Baca Sahih Bukhari, ke Sahih Muslim, ke Sunan Abi Daud, ke Sunan Tirmizi, ke Nasa'i, ke Ibnu Majah. Ya hak tu demo kata hak tu untuk ulama ya pas kita tak kena masuk syurga ke lah mana? Kita ni orang awam ni tak kena masuk syurga ke lagu mana? Tak. Tak kena jawab soalan mungkar nakir ke lagu mana? Tak kena jawab. Sebab tu kita kena ikuti bersama. Majlis saya biasa rayak banyak kali, majlis Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, orang mari dalam majlis dia tak lebih kurang daripada 200,000 orang satu riwayat. Depan Imam Ahmad tu 500 orang nanti menanda apa percakapan Imam Ahmad rayak hadis daripada Nabi, nanti tanda depan dia. Lepas daripada hadap menanda tadi tu fuak pala ta'ah. Lepas daripada pala ta'ah Orang biasa mari majlis Imam Ahmad ni beratus ribu orang. Maka mubalik yang tak ada mikrofon seperti ni, mubalik mana kata 50 orang ada orang hak sapa suara lagi, 50 orang ada orang sapa suara lagi. Berapa puluh orang pakai mubalik bucu tu bucu ni, bucu tu bucu ni. Orang zaman dulu usaha nak dengar hadis Nabi. Kita ni ada mikrofon, kecek sini tu, kecek seorang sini dengar sutek kapung boleh. Tetapi kita nak kita kena tahu harga diri. Kita kena tahu harga diri. Kapo di sini ni, kapo baru nakal ni, daripada dulu lagi suka dengar orang ngajar. Tetapi nak buat lagu mana? Generasi yang hak kita dah suka dengar tadi itu banyak ke? Umur banyak belakang dah. Hak baru-baru ni kena kita sungguh pula. Akik semangat pula, bakit semangat pula. Awak kok. Kerana kita ni kalau tak tahu tujuan hidup ni, ya tak boleh nak hidup tak dunia. Kita nak kebahagiaan, tapi kita tak dengar ajaran daripada Tuhan. Kita nak bahagia lah mana? Kita nak cari sendiri hadis ke Quran pun tak dah. Kira pada galik kata tak cari dah malaikat kita orang ngaji tak apalah. Tetapi kalau kita orang biasa, orang kerja, orang duduk dengan masyarakat, orang duduk dengan keluarga, orang apa, satu hari dalam seminggu orang nak baca bab Quran, baca bab hadis, mari beramal sikit. Supaya apa? Kebaikan bukan kelik guru, tak, kelik pada kita sendiri. Sebab orang dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi masuk telinga ni keberkatan yang akan berlaku di diri dia.
Ya bukan duk dengar cerita dongan. Ni sebab-sebab dia. Dan syaitan tadi itu gelepar duk kok jalan-jalan aja. Kalau kita main ngaji di masjid lagu ni gelepar buat dia, heret rambut tapar muka. Sebagaimana warid dia dalam hadis-hadis yang sabit pada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa? Kerana kita tadi itu menyalahi jalannya dia. Ya tak sewi kita dengar Quran dengan hadis, tak sewi dengar. Lalu Nabi kata fa'alaikum bisunnati, hendaklah mung tu pegang teguh dengan sunnahku. Lepas mana tu gapo lagi ya Rasulullah? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah jalan ni para sahabat pak tu. Kita dengar belakang dah hadis ni. Cuma kita nak isi kata. Dalam bab semaya kita dengar pada Nabi punya mana? Bab semaya. Bab puasa kita dengar pada Nabi punya mana? Bab zakat, bab haji, bab pegangnya, bab iman, bab ihsan, bab gapo. Tak kata lagi, kita dengar hadis Nabi nya ana. Di sini kita nak menggerakkan kita sebagai orang yang jadi pendakwah tadi itu kena gerakkan hati supaya pakat-pakat buat kerja. Orang ngaji banyak dah paktai kita ni. Banyak dah tetapi kena cuek-cuek. Pakat-pakat buat kita. Jangan pesen kata pakai klip senyap tak jadi lagu tu. Sebab amanah Tuhan ni kita kalau tak gerak tak sampai pada masyarakat. Dan kita sendiri pun tak ada selamat juga kalau kita tak buat kerja amanah Tuhan. Ini perkara yang kita nak seru pada orang-orang asatizah hak pandai-pandai lah. Hak tak pandai tu kita buatlah dalam media kita kata aku pandai dalam media ni, buat untuk khidmat pada agama. Nak dengar daripada Rasulullah, nak dengar pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak dengar gapo dia kata. Tu maknanya kita nak dengar. Ni kita dah dengar hadis, maknanya isi tu duduk di mana? Kita dengar berapa kali alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Okey, tak ada masalah. Tapi isi duduk mana? Isi kanun ni hak Nabi kata dalam bab dia tu duduk mana? Dalam hak sahabat kata ni duduk bab dia duduk mana? Bawa datang dalam majlis umpama ni. Orang nak pakai, orang nak ambil. Sebab itulah apabila orang dengar dakwah sunnah kita ni, bukan dengar sahaja, dia lekat. Apa yang lekat? Kerana dia mari pada Allah Taala, bukan mari pada tubik kot lubang mana-mana. Tak, mari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara. Lalu Nabi kata pegang molek, mari dengan alaikum, mana wajib di atas kamu. Suruh pegang dengan molek dah. Lepas alik belakang ni Nabi kata abdu alaiha bin nawajiz, kikir dengan gigi geraham molek dah. Pegang kejap situ. Jangan kelucuk daripada hati kita. Pegang dengan hati, jangan kelucuk. Lepas pada tu jaga daripada rengkok jangan buat rengkok, jangan buat pandai-pandai dalam masalah urusan agama. Urusan agama ingat kita kena turut. Apa kena turut? Sebab Tuhan suruh tadi fattabi'u, suruh turut. Tuhan kata tak kata fabtadi'u, suruh buat rengkok, tak ada lah tu. Apabila kata kita ni umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lagu mana pendirian kita? Kena turut jejak langkah dia. Sekadar mana Tok Guru? Sekadar kita kuasa. Hak mana? Kalau amalan, kalau bab pegang habis. Pegang habis. Jangan kita itu duk wawih lagi. Kalau gitu dasar kita sebagai orang sunnah kita ni, dasar kita tak lain tak bukan dua sekarang. Gapo nama? Iaitu Alkitab was Sunnah. Sebab gapo? Sebab Tuhan suruh. Di mana? Dalam surah Ali Imran ayat 132. Tuhan kata mana? Wa ati'u Allah wa rasulah wa rasul wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah kamu akan Allah dan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harap kamu itu dirahmati oleh Allah Taala. Nak taat buat lagu mana? Taat pasti kena ada suruh. Nak panggil taat bila? Apabila kita melakukan perbuatan hak orang suruh. Dia suruh, Allah Taala dan Rasul suruh, kita buat. Itu dinamakan taat. Tak ada payah nak taat. Taat we ada kamsang mari. Suruh mari, kita buat. Taat.
Lalu Nabi mai kata, apabila aku suruh mung tu taat lagu mana hai umat aku? Sekadar mung kuasa. Nabi kata dalam hadis hak lain, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh mu satu kerja daripada urusan agama, hendaklah buat kerja sekadar mana mu tu kuasa. Pas. Ada rupa tak? Boleh royak tak rupa lagu mana? Kita turut Nabi sekadar kuasa ni rupa lagu mana? Rupa ya supaya kita dah dengar tu. Hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta as-salah idza qumtumus salah faqa'iman, suruh berdiri. Fa in lam tastati' faqa'idan. Kalau mu tak kuasa berdiri, mu duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jam, Nabi kata. Kalau mu tak kuasa lagi nak duduk pening, tidur. Nak wayak kata semaya pasti kena buat. Tapi buat keadaan kita itu kuasa. Tak kuasa berdiri. Kuasa duduk, tak kuasa duduk, tidur. Banyak tu. Haji, hati kita nak buat tetapi kita tak kuasa. Tak apa dapat ganjaran dah. Hak tak senya nak lawe. Banyak lagi ni orang nak lawe Nabi dia. Banyak lagi. Lagu mana rupa nak lawe Nabi? Yakni dok bunyi dalam udara ni wak gini ni lah mana? Ai tak boleh pakai Quran entah. Tak boleh pakai hadis entah. Yalah tu. Quran hadis ni susah tu kalau kita ikut dia. Ini orang panggil perkataan yang orang Islam tak erti Islam. Bagaimana kita nak ayat atau Quran dan hadis ni benar mentah? Tak boleh nak jadi. Benar mentah ni dia tak penawar. Supaya daging kalau kita makan mentah benar menyakit. Air kalau kita makan mentah menyakit. Ikan kalau kita makan mentah menyakit. Gapo lagi? Ya, tak boleh. Quran ni Tuhan sifatkan dia sifat. Apa makna sifat penawar? Ada ke orang kita kalau kita nak tengok dengan cara pergi beli obat di kedai atau pergi ambil obat di hospital, kelik mari rebuh pula basuh pula lepas tu kau makan kau minum, ada ke buat lah tu? Tak ada ke buat lah tu kan? Bagaimana mensifatkan Al-Quran sebagai behemtah? La ilaha illallah. Tuhan kata kan sifat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami waktu turunnya Quran sebagai penawar bagi orang yang beriman dan rahmat bagi orang Islam. Apa lagi? Cuma kalau kita kecek kata Quran ni nak kena faham seperti Tuhan, kena faham sebagaimana Nabi faham. Kalau kita faham sendiri tak serupa dengan Tuhan, tak serupa dengan Rasul, boleh jadi sesat sungguh. Tak apalah tu. Ni kecek toh lalu dah. Quran faham toh. La ilaha illallah. Adakah sesuai kita kecek lagu tu kita sebagai orang hak rupa agama kecek lagu tu? Apabila guru kecek lagu tu, situlah orang pakta kita jauh daripada Quran hadis tu. Banyak lagi orang tak pandai baca Quran. Sebab apa? Tak takut benda sat ni tu. Banyak lagi orang tak sedengar tafsir, duk faham kata orang duk tafsir tu tak sampai pangkat. Hak sampai pangkat tu nyata buat kerja. Hak ada ilmu 14, 15 ilmu, mana yang mengajar tafsir pagi-pagi mana? Sekurang-kurang kita duk kata orang duk syarah tadi itu tak kira situ tak kira sini, ilmu tak sampai. Apa kita ilmu sampai apa tak syarah? Ini kita nak cetuhkan cara memikir, bukan nak kata dak nak ui kata dia mau duk tolak kita ni pas dia parit lama dah. Kita duk tak matah bawa mutu molek-moleknya tepuh dia mau pas dia parit semua kita. Hari ni kita nak bangun tu baik kata, nak tengok belakang, boh cumi, boh gapo nak tengok molek dah, nak duduk di atas batas ni molek dah. Orang hak pandai tu bawa je tepuh orang dah. Nampak tu tak? Bawa lagu mana tepuh orang semua, dakwah kata pandai. Tak pandai lagu tu. Supaya juga ada dakwah kata Quran, orang duk mengajar Quran tu bukan duk mengajar Quran, duk biasa kata tak sapa ilmu. Kita sapa ni, cuba syarah. Nak tengok je nak tafsir alhamdulillah tu je tafsir supaya kedak dengan orang duk syarah tu. Kita kena mikir dah hari ni. Orang awal kalau kita mikir nampak hakikat tadi mana buat kita gikan. Di situ baik.
Kemudian satu lagi daripada ayat Tuhan. Ni dasar kita ni, dasar manhaj ahli sunnati wal jamaah mazhab salah ni balas ni. Dasar dia. Tuhan kata wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ni surah Al-Maidah ayat 92. Tuhan kata taatilah kamu akan Allah dan Rasul. Wahdharu, dan jaga-jaga molek. Taat molek, taat Rasul molek, taat Allah Taala molek. Jangan orang dok tukarkan pendirian kita, jangan. Orang kita ni terkadang ya kena ngagu kata. Terkadang gu dok ngaji Quran molek-molek, gu mai cuek sikit itu tak seng ngaji. Dak ke? Supaya anak muda kita lah, anak kita ni berjuruh lagi sekolah, turut gu habis. Klik tengok lain. Ni ya orang kita, walaupun kita ni radak orang tua pun, ya gu kita ni penting. Banyak saya dak jumpa anak tu faham molek Islamus sahih, Islamus sunni faham molek. Tapi ayah mula faham molek mun pergi saing dengan tu jadi kok lain. Ni perkara yang kita tu kena kena perhati tengok. Lalu Tuhan yang kata jaga-jaga nah, turut-turut molek, jangan dok tukar pendirian, jangan dok tukar pendirian, jangan dok prian cutjun kalau bahasa siaga. Fa in tawallaitum, kalau mereka itu tukar juga, paling juga. Nabi royak dah, Rasul royak dah, para ulama ambil ilmu pada Rasul royak dah. Mereka paling juga. Tuhan kata nah, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahawa kerja bagi Rasul tak ada mas'uliyah, tak ada kena dok jadi cara bagi mereka yang tak turut jalan yang benar. Sebab kerja Nabi menyata saja. Kalau gitu kita boleh gapo daripada ayat ni. Ayat ni mendengar dengan orang ngajar. Dua-dua ni kena tolong pergi mari. Tolong lagu mana? Hak balik ngajar molek. Hak balik dengar turut wi molek. Turut gapo? Turut akan ajaran Tuhan, ajaran Rasul jadi molek. Kalau tak pakat dua pihak ni, tak tubik natijah. Misalah mana? Seumpama orang sakit dengan doktor duk di hospital, bomo. Orang sakit, gi mau sakit untuk nak berubat penyakit. Doktor ni kerja dia, bomo ni kerja dia mari nak berubat orang hak sakit. Orang hak sakit tadi itu kena gapo nama? Kena cari jalan juga, beri semangat kepada diri, patai makan ni, minum gapo nama? Makan obat mengikut apa yang bomo suruh supaya tolongkan diri dia untuk nak jadi sihat sebagaimana bomo nak dia sihat. Kalau bomo wi obat, winya penawar, berinya tu, berinya ni. Kita orang sakit tak makan obat, turut rasa, tak ada patai, tak begitu, tak gani. Soal nak hingga ke tak? Tak hingga. Ya kena pergi dua-dua. Kalau gitu Rasulullah ni sungguh habis dicing. Sehingga Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Mung dogi paksa orang jadi orang Islam kalau lagu mana Rasulullah. Seolah kata Tuhan ni tahu kata sifat tomok lopa Nabi tu nak orang faham Islam kena ni dalam hati Nabi balah mana. Lalu Nabi itu disoal, Allah Taala soalkan dengan itu soalan kepada Nabi paksa orang kalau lagu mana ya Rasulullah. Paksa orang ke tak? Nak ayat Nabi kalau balik kerja dia sungguh. Sebab tu kita ni orang nak mengajar, umpama kita main mengajar di sini, kena niat we molek turun daripada umur ni, mari nak sebar ilmu, bukan hak lain. Jangan kita seru pada semua asatizah, mari nak mengajar, niat molek. Tengok buku we molek, murajaah we molek, ikhlas we molek, barulah benda ni sampai pada hati. Gilah mana-mana nak ngaji ngapio ngah siapa pia nak main mengajar, alhamdulillah benda tu baik. Sebab kita nak pakat sebar ilmu agama, tapi saya nak ikhlas niat molek. Puak-puak kita ni titik peluh tok-tok guru kita ikhlas ni, sebab tu ada lagi sakit baki ni. Kalau mereka itu tak ikhlasnya, tak ada kita mu ni mari di mana. Ni perkara-perkara yang kita kena sedar. Hak baru-baru nak pergi mengaji luar, nak pergi Mekah, Madinah gapo, niat molek. Niat we molek, we ikhlas we molek. Kalau kita niat molek, insya-Allah Allah Taala balahkan kita tak terhingga.
Kita nak tu orang menakak ni supaya ni duk sebar ni ikhlas molek. Mari masjid buat ikhlas molek. Aku mari nak dengar ajaran Tuhan, aku nak wisah aku dengan Tuhan. Kalau boleh sampai situ Tuhan buat baik dengan kita tak terhingga. Tak ada saya tak ada bahasa nak royak ke balas saya Tuhan apabila Tuhan balas kita. Kalau kita niat molek dengan Tuhan ni tak ada bahasa nak hurah. Kita sendiri boleh rasa. Kita sendiri boleh rasa. Lalu Nabi ni Tuhan royak, ya laba. Cuba kita tengok. Orang laba nak orang faham Islam nak terima jadi orang beriman. Orang tak sah turut jalan ni dia perasaan lagu mana. Perasaan rusing, serabut dalam hati. Sehingga orang dah menyakiti dia juga. Orang menetai Nabi pun bukan sikit. Bukan sikit dah menetai Nabi sampai akan menyakiti dengan kekataan ni. Muhammad ni gitu, Muhammad ni gini, Muhammad ni kaum muda, Muhammad tak turut orang tua, Muhammad pecah belah, Muhammad tak turut mazhab, Muhammad gitu tak turut. Belaka hak dia duk kata. Zaman tu balas tu. Baca tengok di dalam sejarah Nabi, balas mana? Ya wak dengan Nabi kita teruk benar. Buat-buat tu. Sampai ke belum daripada Umar masuk Islam, Abdullah ibn Mas'ud tak berani nak masuk sembahyang dalam Masjid Haram. Dalam kawasan Masjid Haram tu tak berani. Awak apa? Menyakit demo. Umar masuk Islam, hari tu orang Islam boleh takbir dalam tu. Duk sembahyang rumah. Hana awak kena muka keadaan lagu tu. Lalu Nabi Muhammad ni Tuhan ni tahu hati dia. Tuhan katalah mana? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami mengetahui kata mung tu jadi sakit hati sebab dalam dada mung sebab perkataan mereka itu terhadap mung. Pahlawan lagu mana? Ni sifat pendakwah. Apabila orang menetek, orang tak faham yang menetek biasa ya. Tu sunnatullah. Kita royak orang tak nampak kita, dia menetek kita tu gitu gini. Itu sunnatullah. Kalau kita bawa benar-benar pasti benda tu kena. Awak apa kena tipu kita? Nabi Muhammad kena. Kalau kita tak kena sebagai Nabi Muhammad kita kena, adakah kita lebih pada Nabi Muhammad? Tak jadilah tu. Panawak lagu mana? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hendaklah kita itu tasbih pada Allah Ta'ala wi banyak. Kemudian kasratus sujud. Suruh kita sujud semaya wi banyak. Jalan keluar. Pendakwah kalau nak kerja dakwah, pasti dia kena zikir, tasbih wi banyak, kemudian suruh sujud wi banyak. Itu jalan keluar. Kita boleh jadi pendakwah. Kecil-kecil cara kita dakwah biasa kita halu-halu. Tapi tepat besar-besar kita tak salah. Orang besar-besar awak kerja. Ya kita bagi kerja tepat hak kecil-kecil. Kita boleh buat kata cuek-cuek boleh. Tetapi bak hak nak besar-besar nak lakah, tu suruh pada orang hak pandai-pandai. Lalu Nabi Muhammad ni Tuhan kata fa inna ma 'alaikal balagh fa'lamu anna ma 'ala rasulina al balaghul mubin. Sesungguhnya mengetahuilah kata di atas rasul kami itu sifat dia balaghul mubin. Apa makna balaghul mubin? Sampaikan ilmu agama kepada orang kaum manusia ni. Siapa? Sebab tu hari ni kita serulah kepada semua orang yang reti pandai dalam masalah sebar ni, hak pesing hak baru-baru ni, sebar tu internet tu apa ni, sebar banyak. Hatta lagi situ, hatta lagi sini, wak masuk dalam geruk ni, ya ada klum lah ni. Ada pesing kata tepat beripun ni dalam telefon ni, pergi di situ 2000 orang, sini 2000 orang, sini 2000 orang, ya banyak. Hatta lagi. Tu salah satu daripada cara kita sebar agama. Jangan duk sebar pasal darah gitu. Ni duk sebar setengah-setengah. Duk sebar benda-benda hak pasal tak berpakaian. Banyak lagi orang Islam kita. Nah, sebar lagu, sebar nama. Tu gak. Mati esok benda tu duk gi kita. Dia tak habis dah ni. Dia duk gi cari kita sama. Sebab tu nak sebar gapo? Kira tu. Itu tempat yang kita kena perhati tengok situ. Lepas daripada tu Tuhan kata lagi. Tengok. Quran ni mari untuk nak ajar kita betul. Sebab tu kita kena dengar dia.
Dengan katakan Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hei orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah Ta'ala dan Rasul dalam urusan agama. Jangan. Ayat ni sebagai keputusan potong orang nak mendahului Allah Ta'ala dan Rasul dalam urusan agama. Jangan buat pandai. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuhan suruh wattaqullah innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala dengar apa kita kecek. Tuhan tahu apa kita, Allah Ta'ala tahu apa kita nak buat. Jangan pandai-pandai urusan agama. Orang Islam kita kalau kena tarbiyah dia maju ni. Sebab apa? Sebab kitab Tuhan ni orang putih sendiri tak berani nak lakah. Yang kata ke hak lain. Orang putih karya kita nak lawan Quran 33 tahun semua. Waktu baik tak sampai sehari nya rutuh di manusia seminit tu lah. Wak kita untuk nak lawan Quran. Untuk nak lawan Quran nama Furqanul Haq. Waktu baik seminit je. Tak tahulah orang main kritik situ, kritik sini, kritik situ, kritik sini, jatuh. Waktu baik masa buat 33 tahun. Pas kita orang umat Quran dah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Apa kita tak gemakan masalah ini. Hari ni alhamdulillah pakak gemar belaka dah. Tahfiz paktai kita dah. Qiraati paktai kita dah. Kemudian mengaji menguai tafsir ada. Gapo lagi tak ada? Usul tafsir kita kena ngaji juga. Cara kita nak memahami Quran tu lagu mana? Tak apa dah lah orang baca terjemah, baca terjemah, baca terjemah. Okey dah lah sekadar tu pangkat mula-mula. Usul dia. Mana kata dasar cara nak faham Quran ni gapo dia? Ha tu kita kena tutup daripada guru kita Usyarah hati. Usyarah kata insya-Allah pada dalam majlis hamba ni hamba pun nak syarah juga usul tafsir, cara nak faham tafsir lah mana. Rupa nak faham tafsir tu nak faham lagu mana. Orang kata usul ni lagu mana? Anak koci. Anak koci nak buka ibu koci hak besar-besar tadi itu cakap nak kita nak sekah. Ibu koci dok begitu nak sekah dengan tangan. Oh, ke dia lagu tu. Ya kena ada anak kunci buka pah selalu. Quran dok gitu 30 juzuk. Apabila ada usul tafsir lagi kita kata oh kita ni pak cik tak ada dah. Kalimah tak ada tak ada. Sayyidina Umar ni mengapa Quran umur 40. Orang lain umur 50. Orang lain ada 60 di kalangan sahabat pak Quran. Bukan baca Quran, hafal Quran, ingat semua kanak-kanak kita haduk mengaji tahfiz tu. Himmah. Kalimah himmatul aliyah ni kita kena ada. Himmah kena tinggi. Bukan mana himmah bawah-bawah tak apa kita tak ada dah tak. Dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih katakan, kalau mu nak menane gapo, mu tanelah walaupun esok hari kiamat. Tengok ya aja. Ya jawab apa gitu nak wi kita ni buat kerja. Nak wi kita ni hemah tinggi, nak wi semangat, tak sewi monyok-monyok tak selah tu. Sebab tu guru pun kena semangat, orang mengaji pun kena semangat, umat pergi ke depan. Kita nak wi umat kita pergi ke depan lagu mana kalau kita semangat tak kena. Semangat ke bangsa semangat ke budaya semangat ashabiyah, semangat pesing bangsa bahasa Islam dan iman balik belakang nak naiklah mana. Islam ni agama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wala yansurannallahu man yansur. Allah taala akan bantu orang bantu agama Allah. Nak mengatasi orang tak beriman, nak depan daripada orang yang bukan Islam, pasti kita kena reti Islam. Pasti kita kena ambil iman sebagaimana iman hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Kalau tidak, Tuhan tak tolong. Cuba kita tengok bab ekonomi, kita duduk di belakang pada demo. Ni nak tiang medai, bahasa saya kata nak tiang medai nak dakwa tak boleh. Bab politik, kita duduk di belakang.
bak kekuatan tentera kita duduk belakang. Bak apa lagi? Bila lah bakkan seksa, bak pengaji kita duduk belakang. Kalau kita kaji 3 hotel wilayah kita ni, kalau kita naik gidungan atas ni, oh jauh. Cara mengaji dia, cara gapo-gapo baru nak timbul ya kita ni. Ada jamiah hak Islam kita sendiri. Mula-mula jamiah berlaku di negara kita. Tak pernah berlaku, sekali pun tak pernah berlaku. Mari di mana? Mari daripada orang mikir berakidah salah hak daripada Quran hadis ni. Ni nak ayat kata umat tani tak nampak lagi, kata kita ni nak kepada kemajuan tak nampak lagi. Subhanallah, dah tak nampak lagi kita nak kena tudung di gapo. Kita nak tudung di saji ke, di daun pisau ke, daun buluh ke, daun gah pun nak tudung kita. Ya kita kena tengok ke depan. Jangan kita tengok duk bangga balik belakang saja. Kita ni nak akad Islam. Hak lain balik belakang tak apa. Bangsa, bahasa, kebudayaan, gapo nama dia balik belakang. Okey, tak ada masalah. Bukan Islam menetapkan bangsa bahasa. Tak. Ni kita setengah-setengah ngaji Sia pun tak boleh. Nak ngaji Cina tak boleh. Kau teruk lagi hal apa kau ni? Apabila kita dhayyikul al-lughat, mana kata sepek daerah, sepeknya kawasan lurah kita, pasar kita kecil. Ya nak jadi kembangnya pasti lurah tu kena mengaji. Muaz ibn Jabal pergi mengaji lurah Yahudi 3 hari. Boleh kecek. Orang lain pergi mengaji lurah versi lurah tu Nabi tagi. Hal apa? Kerana nak jadi luah daerah. Orang reti bahasa ni hebat. Pas sekarang ni kalau orang alim tak nisa ni nak faham jadi molek. Terkadang orang alim ni dia tak pasti reti banyak bahasa. Orang alim dia tak ada. Mula nak hafal Quran lagi, hadis lagi, nak tengok tafsir lagi, tengok fiqh, tengok tu tengok ni, dia tak ada. So bahasa tak apa dah Arab. Ya ada penterjemah dia. Konprai pasal ni ada duk tepi dia. Hak tu hak bahagia dia. Kita hak bahagia tu kita tak satu bahagia. Tu tak ada apa. Ni saya duk kecek di sudut kata ada lagi orang petani kita kata tak boleh ngaji Sia, tak boleh ngaji bahasa Sia. Sebab apa? Bahasa bukan hak kita. Kita mengaji tak apa, tapi jangan tinggallah bahasa Melayu kita. Kerana bahasa Melayu ni lebih besar daripada bahasa Sia. Hak tu cerak dah. Malaysia kecek bahasa kita ni, Indonesia kecek bahasa ni, Brunei kecek bahasa ni, kita tani kecek bahasa ni. Lapa? Hak tak senyok kita tinggal bahasa kita pergi ngaji hak demo. Ni kita seru pada orang duk Kedah. Orang duk Bana ni, kita duk di bukan Bana ni, alhamdulillah bahasa tempat kita lagi. Daripada ibu bapa tu kena balik tadika ada buat tu molek dah tu. Kena sekarang lah ni dalam sekolah sendiri ada mengaji agama. Guru bahasa Melayu tu faham molek. Sebab bahasa Melayu ni Jawi masuk, bukan Melayu Rumi tu, bahasa Jawi ni dia baca Quran, baca hadis tak telo. Dia faham Quran, faham hadis jadi betul molek. Sebab kuasa ni dia guna bahasa Quran, bahasa hadis dah, bahasa Jawi kita ni. Tu maknanya gitu. Baik. Lepas daripada tu kita nak ambil seorang ulama sini nak ambil boleh ada masa lagi 5 minit boleh? Kalau sudah dah 5 minit je dah insya-Allah. Iaitu kita ni sebagai orang Islam tak harus bagi kita ni nak akadnya seorang mana-mana letakkan diri dia sebagaimana kita nak ikut lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mutlak. Tak boleh lah tu. Nabi seorang yang wajib kita ikut dengan cara mutlakan semata-mata. Seorang dia. Hak lain daripada tu, kalau dia ikut Rasulullah, ikutnya jalan ni hak kita ayat tadi tu, maka wajib kita ikut dia kerana ikut tabi'ah dia panggil. Ikut makna dia ikut Rasulullah, kita ikut tu dia. Sebab tu ulama dia beri ulama ni dalam Islam kita ia ada pangkat yang tinggi sebab dia warasatul anbiya. Apa makna warasatul anbiya? Orang baca Quran, baca hadis kepada umat manusia. Sebab tu yang lebih. Kalau tak ada hak tu, kalau tak ada hak tu, mana kata jangan.
Mana kata kena wi'adah tu. Sebab itulah kena buranakan semula. Cara kita ngaji, kita alim ulama dah. Ambil isi kandungnya Quran, ambil isi kandungnya hadis, syarah hadis pun ada hari ni. Tafsir Quran pun ada hari ni. Bahasa Melayu, bahasa gapo ada belaka. Keuzuran kita duduk mana? Kita ada kata tak boleh lagi, keuzuran kita duduk mana? Nak dakwah tak naik ni. Kalau naik tah mahkamah, naik tak benar. Sebab kemudahan sekarang ni ada belaka. Tafsir ada berapa ratus tafsir dalam negara kita. Cuba kita tengok di jamiah kita. Berapa tafsir? Beratus tafsir, bukan satu tafsir. Orang zaman dulu, zaman generasi CD hamba ni, faham kata tafsir jalan lain tu ya. Dia faham. Hak lain tak kenal dah. Tetapi hak sebenarnya tafsir tadi itu Imam Sayuti itu 911, orang kurang 10 dah. Belum daripada dia tu beratus tafsir. Bahkan beribu tafsir. Sebab tu nak orang kata Quran kita tak boleh nak faham sendiri. Bukan kita faham sendiri, ambil tafsir hak ulama mari baca pada umat. Bas sudah. Itu je kerja ulama banyak tu, tak ada payah kali. Tapi duk jadi liar dengan Quran, liar dengan hadis. Hak duk bimbang-bimbangnya takut kita ni niat tak kena. Kena tanya kata kita nak bawa ummah tu pergi kano. Situ soalan bagi alim ulama tempat kita. Dan soalan bagi kita sebagai orang awam nak cari kebenaran, kena pakat-pakat mikir gini. Kata kita nak pergi kano, demo nak bawa kita pergi kano, dan kita nak gapo. Hidup dunia ni kita nak gapo, kita yakin ke tak kata di sana ada akhirat? Ada hari ni. Cukup dah. Itu soalan yang cukup bagi kita supaya kita boleh memahami dan kita boleh sama-sama ikuti majlis kita pada malam ini. Maka sekadar itulah insya-Allah pada malam yang mulia ini sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan semua hadirin hadirat yang datang mari daripada kalangan lelaki dan perempuan. Pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menghenggakan, mensiarkan sakit-sakit kita, penyakit kita semua dan merahmati orang yang mati di kalangan kita. Itulah harapan kita, pohonan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.